masyarakat kerajaan alam Melayu. Ini sosio budaya ya. Dan sebelum kita meneruskan pembelajaran kita bab 3 hari ni, Fatini, serius Fatini? I see. I don't know. Okay. Kita akan lihat. Okay. Taklah cikgu not lembut. Serius bukan lembu ke? I'm actually but doesn't know how to speak English. Oh, okay. Oh, ya ke? Oh, okay. See Ari. Okay, baik. Tak apa. Bukan tahun lembu ke tahun ni? Bukan tahun lembu Oh, habis tahun apa Oh, ox. Ox tu apa? Kerbau Oh, tahun kerbau. Okay. Okay, 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 okay. Baik. Baik, Farah Alia. Terima kasih. Terima kasih. I love you tu lah. I love you tu. I love you tu. Okay. Baik. Okay, jom kita mulakan pembelajaran kita. Sebelum itu nak tanyalah, korang dah belajar dah bab 3 ni kat sekolah, kat PDPR? Dah belajar belum? Oh, belum. Alamak. Belum. Alamak. Belum, cikgu. Baru belajar hari ni. Baru belajar hari ni. Oh, ya. So, Afrina Batisha kata, ya, baru bab 2 dah. Belum sampai lagi. Wah, belum sampai lagi ya. Tolong sampaikanlah. Saya bab 1 belum tak habis lagi. Baru bab 2. Alright, tak apa. Tak apa. Okey, sebenarnya tak apa. Sebab apa tahu? Sebab bab 1 dengan bab 2 pun, okey, sebenarnya dah masuk bab 3 ni pun, ini sebenarnya kita dah ulang kali kedua dah. Dengan kelas kita ni dah ulang kali kedua. Jadi ya, sebenarnya kita dah mengulang kali kedua. Jadi jangan risau, nanti kamu belajar lagi dengan guru sekolah kamu kali ketiga pula, lagi bertambah faham. Alright. So, kita nak belajar tentang apa hari ni? Iaitu tentang bahasa dan tulisan. Okey, dan juga persuratan serta seni bina kerajaan di alam Melayu. Okey. Jom kita lihat berkaitan sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Kalau zaman dahulu ya, sebelum kedatangan British, bukan. Okey, sebenarnya kalau kita lihat, okey, ini sebenarnya adalah berkaitan dengan bahasa Sanskrit. Ataupun juga tulisan-tulisan Pallava di sini. Ya, dan sekali imbas kita tahu ini adalah sebenarnya tulisan-tulisan macam tulisan Hindi. Ini macam tulisan Hindi ya, macam Hindi lah. Hindi ni maknanya kalau orang-orang Melayu selalu panggil Hindustan. Macam itulah. Okey. So ini adalah bahasa Sanskrit dan juga tulisan-tulisan Pallava. Dan kita juga akan belajar tentang sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu dari sudut bahasa tulisan. Okey, jom kita lihat tentang dua kerajaan ini. Okey, kerajaan-kerajaan awal, iaitu bermula dengan kita lihat Funan dulu. Funan, kita tahu bahawa Funan memang antara kerajaan yang paling lama, yang terawal. Ingat kerajaan yang terawal, dan kita tahu bahawa Funan menggunakan dia menggunakan bahasa Sanskrit. Ingat menggunakan bahasa Sanskrit sebab Funan ni abad yang pertama. So dia abad yang pertama. Okey. Dan tulisan dia berasaskan tulisan orang Hu yang sebenarnya menggunakan tulisan orang India kalau kita lihat. Okey, tulisan orang India. Dan kalau kita lihat di sini, okey, apakah bukti diorang kerajaan Funan ni menggunakan tulisan orang India, iaitu menemui berkaitan dengan penemuan batu bersurat. Okey, batu bersurat yang di Funan iaitu bertarikh pada abad yang kedua. Okey, dan juga di situ diceritakan tentang Funan menggunakan kalender Saka yang diperkenalkan oleh Raja Kanishka daripada dinasti Kushan di utara India, yang mengandungi, kalender ini mengandungi 12 bulan setahun. Ingat kalender Saka tu. Okey, kalender Saka ni sebenarnya adalah kalender yang berasaskan matahari. Dia berasaskan matahari, pergerakan matahari, dan mereka telah mengira bahawa dalam satu tahun ada 12 bulan.
Okey, ingat zaman-zaman orang-orang zaman dahulu pun mereka sebenarnya memang hebat. Hebat dalam apa? Dalam ilmu astronomi. Sebab itu mereka boleh membuat kalender. Itu di mana? Di Funan kot. Funan pun dah hebat dah. Okey. Sekarang kita guna kalender Saka ke? Tak. Sekarang ni kita sebenarnya menggunakan kalender yang dipanggil Georgian calendar, iaitu kalender berkaitan dengan berkaitan dengan tahun Masihi, di mana kalender itu sebenarnya berasaskan matahari. Yang kita tengok macam Januari, Februari, Mac, April kan, itu semuanya sebenarnya berasaskan matahari, pergerakan matahari. Yes. Sebab itu, sebab itu kalau kita lihat bulan Februari ada 28 hari. Hari lain ada 31, ada 30, betul tak? Itu semua dalam setahun ada 365. Sebenarnya kalau ikut betul-betul, 365 1/4. 1/4 baru ngam satu tahun, satu pusingan matahari. So yang kita guna ni, Januari, Februari, Mac, April tu, itu semua adalah tahun mengikut pergerakan matahari. Yes. Ada satu kalender yang menggunakan pergerakan bulan, iaitu kalender hijrah, iaitu kalender Islam sekarang ni. Yang kalender Islam yang kita guna ni, orang Islam gunakan iaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan, Syawal kan. So itu sebenarnya adalah kalender yang mengikut pergerakan bulan. Pengikut pergerakan bulan. Yang mana nak tengok kalender ni? Memang tak dapat lah. Kan? Memang kau tak faham. So kalender Islam tu adalah kalender yang bagaimana untuk mengetahui pergerakan bulan sebenarnya. Okey. Baik, yes. Baru tahu okey. Sebab itu kalender Islam. Oh, nak baca kalender Islam? Tak susah pun. Tak susah. Siapa sini yang tak tahu baca kalender Islam? Siapa sini yang tak tahu? Mungkin yang non-Muslim mungkin tak tahu kot nak baca kalender Islam. Okey, baik. Kalender Islam sebenarnya mudah. Cuma kalau yang tak belajar tu mungkin tak tahulah kan. Tapi kalender Islam sebenarnya antara kalender yang termudah untuk dipelajari. Yang non-Muslim tahulah, confirm lah dia tahu kan. Confirm dia tahu. Sekejap. Mungkin cikgu ada sedikit bahan berkaitan ini, iaitu berkaitan dengan kalender. Ramai yang bertanya tentang kalender. So mungkin cikgu boleh tunjukkan sedikit berkaitan dengan kalender. Korang tahu tak kalender tu kegunaan dia untuk apa? Kalender kegunaan dia untuk apa? Zaman dahulu kalender sebenarnya digunakan untuk menguruskan kerja-kerja pertanian. Kerja-kerja pertanian. Kenapa? Alamak, Daing ni kan. Lain macam lah kau ni kan, Daing. Aduh, yai. Rupa dah macam KL gangster ni. Apa cerita ni? Okey. Baik. Okey. So, itu fungsi buruh cikgu. Bukan? Ya, betul. Kalender Islam ada dalam... Okey. Kita akan tunjukkan. Okey. Mak suruh buka kamera. Alamak, sedihnya. Okey. Jom kita tengok. Baik. Ini adalah kalender. Nampak tak kalender yang cikgu sharekan ni? Baik. Ni kalau kamu lihat. Okey. Kalau kita lihat di sini, kebiasaannya dia ada tulis MUH 13, MUH 14, 15 semua kan. MUH tu bermaksud Muharram. Okey, MUH ni adalah Muharram. Ya, Alia. Nampak tak? Korang nampak tak ni? Kalender yang cikgu share ni? Nampak. Okey, bagus Nadine. Oh ya ke? 21. So MUH ni kalau kamu perhatikan, okey, 30 kemudian Safar 1, Safar 2. So ini bulan-bulan Islam yang ditulis MUH, SAF. Susunan sama juga. So ini Muharram, Safar. MUH, Muharram dan juga Safar. Dan yang hujung tu 1442 adalah tahun dia. Dia ikut pergerakan bulan. Yes. Yang ini gambar lumba kuda.
banyak-banyak kalender kuda lah yang paling tepat sebenarnya. Banyak-banyak banyak-banyak kalender yang kalender gambar kuda tu lah yang paling senang nak baca. Okey, mak bapak kita pun suka sebenarnya. Baik. So, kita lihat di sini, kita sambung ya. Okey. Kita nak lihat berkaitan dengan yang kedua iaitu Kerajaan Champa. So, kita lihat di sini, Kerajaan Champa, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Champa iaitu bahasa utama selepas penyebaran Islam pada abad ke-8. Dan kalau kamu masih ingat lagi ya, Champa ni sebelah mana ni cikgu? Champa dengan juga Funan, sebenarnya kedua-dua ni adalah kawasan yang sekarang ini dipanggil Vietnam. Vietnam dan juga Kemboja ataupun Cambodia. Itulah kawasan Funan dan juga Champa. Okey. Jadi, orang-orang di sana ada juga ramai yang menggunakan bahasa Melayu ya. Dan tulisan mereka adalah tulisan Palava, kemudian juga ada yang tulisan Champa kuno dan juga ada tulisan Jawi. Okey, yang berkembang semasa penyebaran Islam abad ke-8. Take note tentang bahasa dan tulisan ya. Dan di manakah bukti yang ditemuinya? Iaitu sama juga batu bersurat dalam kedua-dua bahasa. Penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa ini iaitu dan juga penemuan inskripsi iaitu batu bersurat juga dalam tulisan Palava yang bertarikh abad ke-6 dan ditulis oleh Raja Sambuvarman. So sebenarnya kalau kita lihat secara kesimpulan, kebanyakan kerajaan alam Melayu tinggalan-tinggalan dia dalam bentuk batu bersurat. Kalau orang tanya kenapa batu bersurat ya? Kalau kamu nak tahu, kalau di tanah Melayu, di alam Melayu memang banyak batu-batu yang bersurat. Tapi kalau di sebelah Eropah atau di sebelah Afrika dia akan jumpai tulisan-tulisan itu di atas kulit kayu, di atas kulit-kulit binatang, dan bahasa yang digunakan serta tulisan juga berbeza-beza. Jadi lain tempat, lain ditemui bahan bukti. So di kawasan alam Melayu memang batu bersurat. Ya, itu sebenarnya ya. Baik, apa beza dengan tulisan dengan bahasa? Senang saja. Sebenarnya bahasa adalah yang kita sebut. Tulisan adalah yang kita tulis. Contoh, kita tulis bahasa Melayu. Kita bercakap bahasa Melayu. Tapi kita menulis tulisan Rumi. Macam kita tulis, macam kamu baca sekarang ni, Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, ini tulisan Rumi. Ini tulisan dipanggil tulisan Rumi. Satu lagi tulisan yang selalu digunakan di Malaysia ni adalah tulisan Jawi. Sebab tulisan Rumi itu diambil daripada tulisan-tulisan daripada kerajaan Rom, daripada Rom. Dan hampir satu dunia menggunakan tulisan Rom ni ataupun dipanggil Rumi. Itu beza antara tulisan dan bahasa ya. Right. Baik. Kemudian kita lihat Kerajaan Sriwijaya. Okey, kita tahu Kerajaan Sriwijaya antara kerajaan yang terhebat ya, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu yang menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Dan dan digunakan dalam urusan pentadbiran dan juga harian. Baik, mungkin sesetengah daripada kamu mungkin akan bertanya, cikgu, kenapa diorang Kerajaan Sriwijaya bahasa Melayu mesti menerima pengaruh luar? Pengaruh daripada bahasa Sanskrit lah, pengaruh daripada bahasa lain lah. Kenapa diorang tak boleh guna bahasa sendiri ke? Harus diingat sebenarnya itulah dikatakan perkembangan bahasa. So bila berlaku perdagangan, sesuatu kawasan itu akan menerima, sesuatu masyarakat itu akan menerima pengaruh bahasa-bahasa daripada luar. Contoh macam kita, even bahasa Melayu pun sama, even bahasa Inggeris pun sama. Semua bahasa di dunia akan menerima pengaruh daripada bahasa-bahasa lain supaya dia bertambah kaya. Dia punya
grammar, dia punya vocab akan bertambah banyak. Itu sebenarnya menerima pengaruh supaya bahasa dia lebih banyak. Contoh macam bahasa Melayu kan, kita dah biasa gunakan apa? Konsisten. Kemudian kita dah biasa menggunakan perkataan seperti apa? Konsisten. Dah banyak lagi lah kan sebenarnya. Banyak bahasa-bahasa Inggeris yang kita campurkan dalam bahasa Melayu. Ya. Okey, begitu juga bahasa Sanskrit tadi dia campur dalam bahasa Melayu di Sriwijaya. Even bahasa Inggeris pun sebenarnya dia tak panggil durian. Dia panggil durian apa bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris ada tak dia panggil durian tu bahasa apa? Dia panggil durian juga. Durian. Dia panggil durian juga. Daripada mana? Bahasa Melayu. Dia tak ada nama untuk durian tu. Dia panggil nama tu adalah durian juga. Yes. So bermakna apa? Dia menerima juga pengaruh bahasa daripada luar. Nampak? Dia masukkan. Yeah. So this is happen to semua bahasa di dunia. Menerima pengaruh daripada luar. So begitu juga Sriwijaya. Dia menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Okay. Kemudian tulisan sama juga, iaitu tulisan Pallava. Okay. Dan juga ini bukti dia, iaitu penemuan batu bersurat seperti Kedukan Bukit, kemudian Kota Kapur, Telaga Batu dan juga Talang Tuo di Sumatera yang bertarikh abad ke-7. Inilah contoh batu bersurat prasasti Kedukan Bukit yang ditemui menunjukkan kerajaan Sriwijaya guna bahasa Melayu yang ada pengaruh Sanskrit bertulisan Pallava. So Utaya tanya kenapa durian king of fruits? Kerana dikatakan bahawa durian tu, duri-duri dia tu sebenarnya seolah-olah macam satu yang dikatakan sebagai satu mahkota yang berduri. Satu mahkota yang orang kata apa? Buah yang seperti raja lah. Dia macam crown, yes. Dan juga satu lagi kerana apa? Kerana seluruh kesakitan dan kesedapan ada di durian. Boleh terima tak? Kesakitan dan kesedapan ada di durian. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Kamu kalau nak dapatkan isi durian tu, nak dapat isi durian tu, kamu kena buka kulit durian yang penuh duri tu. Sakit jari. Okey, nak buka tu sakit jari apa semua. Tapi bila kamu dapat makan, rasanya nampak? Rasanya jadi sebab itu segala kesakitan dan segala kesedapan ada di dalam durian. Itu dipanggil king of fruit. Nampak? Yes. Orang Malaysia kalau tak suka durian, jangan jadi orang Malaysia lah. Kan? Orang Malaysia tak suka durian, jangan jadi orang Malaysia. Okey. Okey. Baik. Okey. Seterusnya. The king. Yes, betul. Lion, betul. Okey. Raja haiwan kan? Alright. Kemudian seterusnya Kerajaan Angkor. Okey. Ramai yang takut makan durian sebab dia kata bau busuk. Padahal bau itulah yang paling sedap Okey. Kerajaan Angkor menggunakan bahasa Sanskrit, bahasa Khmer dan tulisannya adalah tulisan Pallava dan juga tulisan Khmer ada. Dan juga buktinya iaitu penemuan inskripsi pada dinding candi. Inskripsi ni maknanya adalah tulisan-tulisan yang ditemui pada dinding candi. Khmer ni sebenarnya adalah utara Vietnam. Okey, di utara Vietnam itu Khmer. Jadi penemuan inskripsi pada dinding-dinding candi. Inilah tulisan Khmer. Dia bentuk dia ala-ala macam tulisan Hindi pun ada. Dia lebih kurang lah. Dia banyak campuran-campuran tu. Macam rindu nak makan durian, pergi order dengan mak ayah kamu. Pergi order dengan dia orang. Alright. So kita lihat dalam part ini. Okay, Funan, Champa, Sriwijaya dan juga Kerajaan Angkor. Okay. Baik, Khmer ni sama lah. Sebenarnya ni typo ni. Dia Khmer. Okay, dia Khmer. Okay. Bukan musim durian. Alright. Kemudian, seterusnya, kita lihat Kerajaan Kedah Tua di sini. Okay, Kedah Tua, dia menggunakan
okey, menggunakan bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit dan tulisan adalah tulisan Pallava. Okey, tulisan Pallava dan bukti penemuan batu bersurat. Okey, batu bersurat di mana? Iaitu ditemui batu bersurat di Sungai Mas dan juga Ceruk Tok Kun di Pulau Pinang yang bertarikh abad ke-5 menunjukkan bahawa adanya bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava. So bermakna di sini kalau kita lihat tulisan Pallava ini di Ceruk Tok Kun di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. So Pallava ini banyak digunakan oleh kerajaan-kerajaan alam Melayu ya kalau kita lihat betul-betul. So Pallava di Kedah Tua. Kemudian juga Pallava di Sriwijaya. Kemudian Pallava di Angkor. Kemudian juga ada Pallava di Champa. Nampak tak? So banyak menggunakan bahasa ataupun tulisan Pallava. Yes. Kemudian kalau kita lihat seterusnya kerajaan Majapahit. Kita nak lihat kerajaan Majapahit ini, di mana kerajaan Majapahit dia menggunakan bahasa Jawa kuno. Baik, kalau soalan tanya tentang kenapa tulisan Pallava diterima di semua kerajaan? Kerana harus diingat, apabila mereka berdagang di antara kerajaan dengan kerajaan, mereka akan sama-sama menggunakan tulisan yang sama supaya mudah untuk difahami. Nampak tak? Jadi sebab itu tulisan itu mudah untuk difahami dan sebab itu mereka telah kebanyakannya menggunakan bahasa atau tulisan Pallava. Ya. Tak. Sebenarnya bahasa Inggeris adalah bahasa. Tetapi most of the world dia akan menggunakan tulisan Rumi ini. Sebab tulisan Rumi ini boleh dibaca oleh hampir seluruh dunia. Tulisan Rumi macam ni. Cuba bayangkan kalau kamu nak berniaga dengan orang-orang Jepun ataupun orang-orang Korea. Mereka menggunakan tulisan Korea ataupun tulisan Jepun. Agak-agaknya korang boleh baca tak? Confirm korang tak boleh baca. Nampak tak? Sebab itu semua hampir satu dunia menggunakan tulisan Rumi ini untuk mudah difahami. Tapi bahasa tak apa. Bahasa tak apa. Sebab tulisan Rumi macam ni, tulisan ABCD, tapi kita tulis bahasa Melayu. Kalau di sebelah barat, tulisan ABCD ni menggunakan bahasa Inggeris. Kalau di Jerman, tulisan ABC ni disusun menjadi bahasa Jerman. Tulisan ABCD ni juga akan menjadi bahasa di Sweden dan sebagainya. Kenal Azrina tak, lahir daripada Jepun tu? Ya, cikgu tahu Azrina Misaki. Kenapa Alia? Kakak kamu ke? Azrina Misaki nama dia. Oh, serius ah? Serius ke Alia? Ya Allah. Maknanya Alia, kamu ni adalah daripada Melaka ke? Sekarang ni kamu kat Melaka dah ni? Oh ya ke? Wah, kita ada orang Melaka lah rupanya. Ya, di Air Keroh. Ya, cikgu tahu dia di Air Keroh. Ya. Nama dia Alia. Kita ada kawan kita nama dia Alia kat sini. Tapi kakak dia, nama dia very unique. Kakak dia nama dia apa tahu? Azrina Misaki. Azrina Misaki. So, cikgu pernah tanya kenapa dipanggil Misaki? Adakah kamu orang Jepun? Dia kata tak. Dia kata dia bukan orang Jepun. Tapi kalau tak salah cikgu, dia kata dia lahir di Jepun ke ataupun mak ayah dia memberikan nama tu. Betul lah Lia? Okay. Ya, nama cantik Misaki. So Azrina Misaki. Dia lahir dari Jepun. Okay, itu pernyataan daripada adik dia, Alia. Dia kata, kakak dia tu lahir di Jepun. Dan juga kakak dia masuk kelas online cikgu lah. Okay. Misaki. Okay. Baik, kita teruskan. Masih guna bahasa Pallava? Tak ada. Sekarang ada ke masyarakat Melayu dekat Malaysia yang masih guna bahasa Pallava? Tulisan Pallava? Tak ada. Okay, memang tak ada. Okay. Dah pupus lah sebab tak ada orang guna. Okay. Baik, kita lihat untuk kerajaan Majapahit menggunakan bahasa Jawa kuno,
dan tulisannya adalah tulisan Kawi yang berasal dari India. Okey, tulisan Kawi berasal daripada India, dan selepas kedatangan Islam, mereka Kerajaan Majapahit mula menggunakan huruf-huruf Arab untuk menulis bahasa Jawa yang dikenali sebagai tulisan Pegon. Ingat tulisan Pegon. Tulisan Pegon. So apakah buktinya? Iaitu buktinya adalah penemuan inskripsi dan juga persuratan yang bertarikh abad ke-14. Okey. So itu yang abad ke-14. Okey. Baik. Baik. Apa tu? Apa tu? Jangan bergaduh kat sini. Sabar-sabar, jangan bergaduh kat sini. Kita nak belajar. Lepas habis belajar kau nak gaduh lah, nak tergulik-gulik tak apalah. Belajar dulu. Dah habis belajar nak gaduh, silakan. Okey. Baik. So, sekarang kita sambung pula dengan apakah fungsi? Sebenarnya kan, apakah fungsi, apakah kegunaan bahasa dan juga tulisan ni? Sebenarnya apa kegunaan dia? Kita nak tahu apakah kegunaan dia. Baik. So, yang pertama iaitu untuk mencatat perkembangan ilmu pendidikan. Perkembangan ilmu pendidikan maknanya mencatatkan ilmu pendidikan. Kemudian juga untuk merekod. Mungkin kamu tak nampak, dia nampak macam blur sikit, tapi tak apa, masih nampak lagi. Merekod karya sastra dan seni. Kemudian untuk merekod, kebanyakannya untuk merekod urusan pentadbiran atau pemerintahan. Kualitinya Allah kan. Kemudian merekod urusan ekonomi dan juga perdagangan. Begitu juga merekod upacara keagamaan dan alat komunikasi utama serta merekod sistem undang-undang. Jadi itulah fungsi sistem bahasa dan juga tulisan. Kebanyakannya tulisan itu untuk mencatat dan merekod. Okey. Baik. Ramai yang tanya tentang bagaimana dengan ganggar negara. Harus diingat, awal-awal bab 1 hari itu kita dah bagi tahu bahawa ganggar negara, terdapat sedikit sahaja maklumat berkaitan ganggar negara kerana masih dalam kajian lagi. Dan terdapat sedikit maklumat, sangat sedikit maklumat. Mereka masih mencari lagi. Jadi sebab itu kalau kamu lihat dalam bahasa bahasa dalam bab ini macam tak ada maklumat tentang ganggar negara. Sebab apa? Maklumatnya terlalu sedikit. Dan ada yang pernah menyatakan bahawa ganggar negara inilah antara yang dikatakan sebagai Atlantis. The Lost of City yang dikatakan Atlantis tu, yang selalu barat sebut-sebut tu, kebanyakan diorang kata apa tahu? Atlantis tu berada di kawasan alam Melayu ini. Yes. Ada yang menyatakan kawasan itu di alam Melayu, Atlantis tu. Jadi adakah benar atau tidak masih dalam kajian. Yes, betul sis, cikgu. Cikgu memang baca. Yes. Jadi Atlantis tu bukan di sebelah barat tapi di sebelah kawasan alam Melayu ini. Jom kita pergi laut. Lama. Bukan tak nak pergi laut. Korang pun berenang pakai pelampung itik, lagi nak cerita pergi ke laut. Sudahlah. Baik. Kan? Pelampung itik kat depan tu, kan? Itik kat depan. Pelampung macam tu. Apalah. Baik. The Lost World of Atlantis. Wujud ke cikgu? Apa cerita dia? Sebenarnya wujud. Tapi masih lagi dalam kajian. Semuanya masih lagi dalam kajian. Jadi kita tunggulah. Kalau kamu ada kesempatan, ada ilmu untuk mengkaji itu pada masa hadapan, silakan. Silakan. Tapi lepas itu nanti, dah belajar swimming apa semua kan, dah belajar, dah buat kajian apa semua, dapat jumpa, bagi tahu cikgu. Yes. Apa yang satu lagi? The Lost Kingdom. Banyak. Lost Kingdom banyak. Lost Kingdom ni banyak. Nanti kamu cari. Seterusnya. Kepentingan sistem bahasa dan tulisan di alam Melayu ni. Apakah kepentingannya kita lihat, iaitu untuk pertama sekali
perkembangan ilmu, supaya ilmu tu berkembang. Kedua, supaya mencapai taraf hidup yang lebih baik. Apa maksud dia? Maksud dia, daripada zaman dahulu lagi orang-orang di kerajaan alam Melayu telah menyatakan bahawa apa tahu? Sekiranya anda ingin mengubah hidup anda kepada yang lebih baik, anda perlu mendapatkan ilmu. Nampak? Sebab itu sistem pembelajaran kamu sekarang ni cuba untuk mendapatkan ilmu setinggi mungkin. Kerana apa? Kerana percaya pada bahawa ilmu akan dapat mengubah hidup kamu daripada susah menjadi lebih baik. Betul. Sebab itu mak bapak kamu selalu tekankan apa? Okey, belajar rajin-rajin sampai degree, sampai dapat ijazah, sampai dapat apa semua. Sebab apa? Mereka tahu dengan ilmu itu ia akan boleh mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Penting ya. Yes. Kemudian satu lagi, kepentingan bahasa dan tulisan ini adalah untuk mencatat idea dan pemikiran manusia. Betul, mencatat idea dan pemikiran manusia. Harus diingat. Okey, ilmu tu maksudnya membaca ke saya tak faham sangat. Okey. Tak, ilmu tu knowledge. Ilmu tu sebenarnya contoh sejarah. Sejarah adalah ilmu. Nak dapat ilmu tu bagaimana? Kamu kena membaca dan memahami supaya ilmu tu dimasukkan ke dalam diri kamu. Itu baru dikatakan memahami ilmu, mendapat ilmu. Yes, Iqra, ilmu. Islam dah ajar bahawa apa? Mula-mula benda nak ubah, Iqra. Bacalah, baca. Itu sebenarnya mencatat idea dan pemikiran manusia. Itu kepentingan ilmu dan tulisan. Dan kebiasaannya orang yang ada banyak pemikiran dia yang bagus. Contohnya apa tahu? Pemikiran-pemikiran di luar kotak. Suatu ketika dahulu, cikgu sebenarnya selalu berfikir di luar kotak. Cikgu kata apa tahu? Macam mana kita boleh boleh mendapat keuntungan yang paling banyak dengan yang paling mudah. Okey. Nak tahu tak cikgu pernah terfikir idea apa tahu? Iaitu idea apa? Just bayangkan kalau set McDonald tu kan dia ada burger, lepas tu dia ada air air Coke, kemudian ada fries semua kan. Why not yang fries itu kamu tukarkan kepada keropok leko? Satu dunia makan keropok leko. Keropok leko kat mana? Malaysia je yang ada. Jadi bayangkan sambil makan burger, makan keropok leko. Kamu supply keropok leko satu dunia. Sebab satu dunia ada McDonald. Nampak tak? Uish, yes. Kan? Apa pendapat kamu? Nampak? This is pemikiran luar kotak. Bayangkan. Satu dunia. Okay, makan keropok leko. Yang untung siapa? Orang Malaysia. Yes. This is pemikiran luar kotak. Jangan kata, oh mustahil lah cikgu, mustahil. Yes. Belum cuba, belum tahu. Betul tak? Kan? Ya. Yeah. Okay. So, itu untuk meletup-letup tu nanti. Meletup-letup. Apa yang berlaku? Tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa? Ke sana tak ada apa-apa? Tak tahu? Okay. Yeah. Oh, lag. Oh, okay. Okay. One small thing can become famous anytime. Yes. Betul. Okay. Okay. Cikgu boleh jadi CEO McD? Tak nak kan? McD tak sedap kan? Cikgu akan buat app McR. McRafi lah. Buat apa? Buat McDonald, McRafi lah. Okay. Kita teruskan. Kan? Cik Donald yang dapat nama. Baik buat McRafi. Okay. Baik. Dah. Merepek lah. Okay. Itu dia. Kemudian kita lihat. Seterusnya. Satu dunia makan kau. Kita lihat persuratan menjelaskan sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Jom kita lihat. Tradisi lisan. Okey. Maknanya tradisi menggunakan bahasa ataupun secara oral. Lisan tu oral. Sebelum sistem tulisan digunakan. Maknanya sebelum sistem tulisan digunakan, lahir berdasarkan alam sekeliling.
So apabila tema utama tradisi lisan ni apa tahu? Iaitu cerita-cerita berkaitan dengan sesuatu, tapi cerita itu datang bukan daripada buku, tapi cerita daripada mulut ke mulut. Daripada datuk cerita kepada anak, anak cerita kepada cucu, cucu cerita kepada cicit. Itu tradisi persuratan zaman dahulu ya. Dongeng-dongeng. Alkisah Tayyib. Alkisah maka tersebutlah kisah Tayyib. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap Duli yang Maha Mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan, entah. Macam tu. So itu dongeng-dongeng yang dibawa turun melalui cerita-cerita mulut. Sang kancil lari. So itulah. Okey. Tema utama cerita-cerita tradisi lisan iaitu tema dia tentang adat, asal usul, tentang binatang, nasihat, seloka dan juga teladan. Kemudian bila lahirlah sistem tulisan tu, maka persuratan dalam kalangan masyarakat pun berkembang. Dan bukti kegiatan persuratan awal kerajaan alam Melayu ini selalunya ditemui dalam bentuk batu bersurat. Batu bersurat pun ada. Yes. Iaitu inilah dia bukti penemuan, iaitu di kerajaan Funan, iaitu penemuan batu bersurat terawal yang bertarikh abad kedua. Ada cerita pasal sastra-sastra ini. Begitu juga kerajaan Champa juga jumpa batu bersurat. Terdapat 206 buah batu bersurat. Banyak gila kot. 206 biji. Ataupun 206 buah batu bersurat. Ya, dulu bagi surat cinta pakai batu kau. Surat cinta pakai batu. Agak-agak nak hantar, baling je. Nah, baling. Ni surat cinta aku. Dah, kena kepala. Sakit dia. And then ambil batu tu. Alamak, ada ayat cinta. Okey, baik. So, okey. Baik. Punyalah ganas cinta orang dahulu. Cinta orang dahulu baling batu dia. Batu bersurat. Okey. Jadi, itulah. Kita lihat. Okey. Okey, baik. Penemuan manuskrip sejak abad ke-13 seperti Aksha Indra Patra dan juga Aksha Dewa Manu. Ini adalah kedua-duanya berkaitan dengan hikayat-hikayat yang ditemui dalam bentuk manuskrip. Manuskrip ni maknanya dalam bentuk tulisan lah. Manuskrip. Okay. Manuskrip dalam bentuk tulisan yang tertulis di atas kain, atas sutra ataupun kadang-kadang di atas kulit binatang. Itu manuskrip. Kemudian di Sriwijaya juga, penemuan batu-batu bersurat. Yes, betul. Penemuan batu bersurat seperti Karang Berahi dan juga Palas Pasemah. Ini juga menyentuh batu bersurat itu mencerita tentang apa? Pengukuhan kerajaan, terutamanya kepentingan taat setia kepada raja. Kemudian kerajaan Angkor juga penemuan batu bersurat. Iaitu di sini penemuan batu bersurat Sdok Kok Tom, iaitu di barat laut Kemboja, iaitu kisah pemerintahan Jayavarman yang kedua. Dan penemuan inskripsi. Inskripsi ni kalau tak jelas lagi, kena ingat, inskripsi tu ialah tulisan-tulisan pada dinding-dinding atau tulisan-tulisan pada batu-batu bersurat. Itu dipanggil inskripsi. Okey. Dan inskripsi pada dinding-dinding candi berkaitan dengan agama dan pemerintahan. Begitu juga penemuan batu bersurat Trowulan bertarikh 1358 menggunakan bahasa Jawa kuno ni, bertulisan Kai. Dan penemuan manuskrip seperti karya sejarah Nagara Kertagama oleh Prapanca dan juga Praraton dan Tantu Penggalaran. Amboi. Bahasa ni adalah, ini dikatakan tulisan bahasa Jawa lah. Praraton dan Tantu Penggalaran. Ni apa tulisan apa yang korang borak-borakkan ni, Anatawa Kawaii ni.
Ya, kawi itu ialah syair lah. Okey. Dan yang terakhir kerajaan Kedah Tua. Alright. Okey, Babir. Ya. Apa? Itu bahasa Pahang tadi Okey. Penemuan batu bersurat seperti di Bukit Coras dan juga di Bukit Meriam pada abad ke-5. So, penemuan inskripsi yang ditulis di atas pinggan, tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak, dan kebanyakan inskripsi berkaitan doa dan amalan agama Buddha. So, itu berkaitan inskripsi itu. Okey? Dan kita lihat kenapa kerajaan alam Melayu dulu boleh berkembang dia punya tradisi persuratan dia. Persuratan ni maknanya dia punya novel-novel, dia punya karya-karya sastra, karya-karya dongeng semua. Kenapa boleh berkembang? Okey, kerana kalau kita lihat di sini antara bahan-bahan yang terkenal iaitu seperti apa tahu? Banyak pengaruh-pengaruh daripada epik dan sastra India yang terkenal. Kalau kita lihat epik sastra India yang terkenal iaitu Ramayana, Mahabharata, Purana dan juga Jataka. Kalau tanya, cikgu, apa benda ni cikgu? Baik, Ramayana, Mahabharata, kemudian Purana dan Jataka, ini sebenarnya adalah karya-karya yang terhebat daripada kerajaan tamadun India dahulu. Masa kamu belajar form 1 dulu, tamadun India kan. Ini adalah karya-karya sastra yang ditulis pada zaman itu dan karya-karya ini telah sampai ke alam Melayu. Jadi banyak karya-karya alam Melayu ini sebenarnya kan dia mengambil pengaruh Ramayana, Mahabharata je. Yes, okey. Tak perlu ingat semua. Okey. Begitu juga kedatangan sastra-sastra Islam pula. Kedatangan sastra Islam menyebabkan orang-orang Melayu mempelajari tentang syair. Syair kan? Pernah baca syair? Kan? Pernah. Itu dia yang macam berlagu tu. Satulah kisah dua dunia. Dia gitu. Nampak? Tu cikgu bukan nyanyi tu syair. Itu promo je. Bukan betul-betul promo je. Okey. Seterusnya. Kemudian okey. Gurindam di Press Ahmad. Okey. Boleh dengan lagu penuh. Aduh yai. Kan? Dia tak boleh lah full version. Full version kena ambil kat Spotify full version kena ambil kat Spotify. Seterusnya. Kemudian kita tengok Spotify kau. Lagu syair Spotify Ada yang Spotify? Ada. Okey. Okey, kemudian kita ada cerita hikayat. Okey, cerita hikayat yang kamu belajar lah tu. Okey, hikayat Sang Kancil dengan buaya. Kan? Selalu cerita Sang Kancil dengan buaya kan. Sang Kancil dengan kebijaksanaannya telah menipu buaya. Itu cerita hikayat. Sang Kancil dan juga ada Nazar. Cikgu tak dengar suara. Cikgu tak dengar suara. Tinan dah. Tak dengar. Jap. Dengar. Okey, boleh dengar? Dengar. Okey. Dengar Okey. cikgu. Dengar Alright. cikgu. Okey, terima kasih. Okey.
Bagus. Kerana memberi teguran. Terima kasih banyak. Right. Dan sikit lagi kita nak sambung iaitu berkaitan dengan satu lagi karya. Abdul Suhaib itu here. Okey. Karya epik mengenai perjuangan pahlawan Islam iaitu inilah hikayat-hikayat Amir Hamzah, hikayat Iskandar Zulkarnain, kemudian juga hikayat Muhammad Ali Hanafiah. So ini adalah hikayat cerita tentang hikayat berkaitan dengan hikayat Islam, which is ini adalah cerita tentang pahlawan-pahlawan lah. So inilah dia sastra-sastra orang-orang kerajaan alam Melayu yang dibawa secara turun-temurun. Turun-temurun dan ianya telah diguna pakai. Cerita Iskandar Zulkarnain memang best kerana Iskandar Zulkarnain sangat famous kerana dia telah membantu banyak kaum, especially ada satu kaum yang diserang oleh dua jenis makhluk iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kalau dalam bahasa Inggeris panggil Gog and Magog. So yang itu sangat makhluk yang memang buas, yang memang makan manusia, dan akhirnya dia telah membina Iskandar Zulkarnain ini telah membina dinding daripada banyak campuran logam, dan dinding itu menyebabkan makhluk itu tidak boleh keluar daripada itu. Cerita betul. Cerita betul. Okay. It's not alien. Yes, it's not alien. Ia memang ada makhluk yang memang sangat ganas. Kalau kamu pernah tengok, siapa pernah tengok cerita Lord of the Rings? Kamu tengok? Lord of the Rings. Yang jahat tu kan, yang ada makhluk yang jahat, muka buruk sangat tu kan. Macam tulah dia punya Ya'juj Ma'juj tu. Macam bukan golem. Golem tu seekor je. Kan? Satu je golem kan. Ni yang memang askar daripada yang jahat-jahat tu, yang muka dia buruk sangat pun semua tu kan. Yang itulah dibayangkan sebagai Ya'juj Ma'juj ataupun Gog and Magog. Ya'juj Ma'juj. Bukan. Macam goblin kan, lebih kurang lah macam goblin. Macam goblin jugalah. So itulah yang dikaitankan Iskandar Zulkarnain tadi kisah Iskandar Zulkarnain. Dia telah berjaya membina tembok itu, dan tembok itu tidak berjaya dipecahkan oleh makhluk itu sampai sekarang. So dikabarkan sampai sekarang makhluk tu ada, tapi tak berjaya melepasi tembok itu. Tapi satu masa nanti dia akan keluar balik. Dia akan keluar balik dan dia akan menyerang penduduk-penduduk bumi ini. So at that time, that's what we call the Armageddon, ataupun dikatakan the end of the world lah. The end of the world. Di mana cikgu? Dikabarkan tembok itu berada di kawasan di antara Georgia, iaitu di kawasan Europe, sampailah ke Turki. But diorang belum jumpai lagi pun. Belum jumpa lagi. Bagus korang ni. Nampak tak? Dia besar cikgu. Dia besar. Kamu tahu tak, kalau belajar sejarah macam ni, dengan kita, dengan cikgu nak ajak korang jadi apa tahu? Bukan nak jadi ahli sejarawan Herodotus ke, ataupun nak jadi apa tahu? Nak jadi Profesor Khoo Kay Kim ke? Tak. Cikgu nak korang jadi apa tahu? Nak jadikan korang Indiana Jones. Nak jadikan supaya apa? Korang berani nak explore, nak pergi sana, pergi sini. Jadi Indiana Jones. Jadi mudah untuk kamu explore all the things tentang sejarah. Tak suka Indiana Jones? Tak kan. Dia maknanya bagaimana dia explore. Dia explore dunia ini bagaimana, macam itulah. Jadi Ya'juj dan Ma'juj akan muncul ke? Kalau ikut catatan, akan muncul.